Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita bersama, selamat datang ke webinar PTSS Anjuran E-Learning. Hari ini kita bersama dengan Cik Siti Izani untuk membuat sesi webinar kita pada hari ini bertajuk LMS CDOS 3.5 assignment dan rubrik. Okey, saya selaku moderator pada hari ini, Nur Hazlinda binti Idris. Sebelum kita memulakan sesi webinar kita, ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi ya. Okey, pastikan handphone ataupun komputer tuan-puan dalam keadaan mute sepanjang sesi webinar, and then sesi ini akan direkod. Di akhir sesi kita akan adakan Q&A sesi. Okey, jangan menekan butang share ketika webinar ini sedang dijalankan, dan di akhir webinar ini kita akan memberikan borang kehadiran dalam bentuk QR code. Okey, dipersilakan Cik Siti Izani untuk memulakan sesi webinar. Okey, terima kasih Puan Haslinda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk sesi webinar PTSS yang kelima, iaitu LMS Assignment and Rubrik, saya Siti Izani Idris daripada Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual. Sebelum saya bermula, saya minta maaf, saya nak tutup saya punya video. Okey, untuk sesi sekejap saya akan mute Okey, untuk LMS CDOS, pada sesi yang pertama, Pak Azruniza dah mengajar untuk pengenalan kepada LMS CDOS, tapi ada masalah teknikal jadi terberhenti separuh jalan. Untuk tu saya akan sambung yang Puan Azruniza punya pengajaran dan daripada create group sampai ke assignment dan rubrik. Okey, untuk memulakan CDOS, biasa kita ambil cdos.edu.my. Ada dua cara tau. Kalau dekat sini kita letak LMS, tekan LMS, masukkan nombor kenalan kita lah. Dan klik sekali lagi LMS, barulah masuk ke platform LMS kita. Okay, ni yang ni satu cara. Untuk satu cara lagi yang nak mudah dan mudahlah untuk PTSS ataupun poli lain, kita letak je ptss.cdos.edu.my. Buat je nombor kita punya password. Dan terus kepada LMS kita. Okey? Boleh? Okey, untuk yang first, macam mana kita bila kita dapat yang LMS ni, kita akan pergi kepada, selalunya kita akan pergi kepada jabatan kita, site home, pergi ke jabatan, contohnya saya Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, pilih sesi dan akan ada lah, ni adalah kursus yang telah dibuat lah.
Okey, untuk yang semua sedia maklum bahawa untuk LMS 3.5 CDOS kita boleh berkongsi platform. Maksudnya satu orang lecturer boleh berkongsi dengan lecturer lain dan dia berdasarkan modul tu. Maksudnya satu LMS adalah satu modul dan modul tu ada banyak lecturer kita boleh kongsi. Jadi macam mana kita nak berkongsi bila kita dapat je LMS macam ni, satu LMS, ada seorang penyelaras akan lantik seorang manager dan manager tu akan lantik dia punya teacher. Okey, macam mana? Mula-mula dapat je yang ni, kita pergi kat participant. Pergi ke participant. Participant kita akan ambil seorang pensyarah. Okey, seorang pensyarah. Okey, kat sini je type je contohnya saya mengajar DDS 3A. 3A tu saya mengajar interaktif media dan interaktif media ada dua orang pensyarah. Pensyarah itu saya dalam DDS 3A dan kawan saya di DDS 3B. Jadi saya akan invite kawan saya sebagai teacher. So saya letak je lah. Maksudnya okey, Puan Zai Hasrina ni kita letak tu dan kita assign role dia sebagai teacher. Okey, apa beza manager teacher dengan non-editing teacher ni? Kalau manager tu memang selalunya penyelaras akan bagi manager kepada penyelaras khusus. Penyelaras e-learning akan bagikan lantik manager sebagai penyelaras khusus. Penyelaras khusus akan add teacher dalam dia punya platform. Okey. Kalau manager dengan teacher tak ada masalah. Dia semua dia boleh masukkan nota, semua boleh buat. Tapi teacher tak boleh kick manager, tapi manager boleh kick teacher. Tapi kalau kita letak sebagai non-editing teacher, maksudnya teacher ni tak boleh add aktiviti sebarang aktiviti. Dia hanya boleh review grade sahaja. Okey, sebenarnya kita akan letak teacher lah. Okey. Add the teacher. Okey, kat sini dia akan ada teacher dan dia ada manager. Okey. Untuk add pensyarah, ni. Teacher dan manager lah. Okey, next. Bila kita dah ada pensyarah, kita macam mana kita nak masukkan student. Okey, kita dah ada pensyarah dah, masukkan pensyarah. Masukkan student. Untuk masukkan student, kita pergi balik kita punya platform. Ni platform kita. Pergi ke gear. Ambil more dan ambil user enrollment method. Okey, ni enrollment method. Yang ni penting. Okey, untuk masukkan student, ada berbagai cara untuk masukkan. Satu, manual enrollment. Manual enrollment ni maksudnya kita akan add satu persatu. Jadi benda tu sukar, tak efektif langsung. Jadi yang kita selalu guna adalah self enrollment. Maksudnya student akan masuk sendiri. Okey, untuk masukkan jadi kita buka dulu mata dia. Kita view dulu dan kita pergi ke edit gear ni. Okey. Untuk yang ni allow yes, yang existing enrollment kita yes kan. Yang ni pun allow new enrollment pun yes. Yang ni. Yang enrollment key kita letak, tapi tak kisah sebab kita tak nak guna pun enrollment key ni, kita hanya nak guna untuk group kelas by kelas kan. So kita hanya letak je lah media ke apa. Saya letak media ataupun 1, 2, 3 ke. Tak ada masalah, tak ingat pun tak apa. Yang penting yang ni, use group enrollment key. Yang ni penting, yang ni kena yes. Sebab kalau tak yes, student tak boleh masuk dalam kelas masing-masing bila kita siapkan group. Okay. Habis je yang ni. Okay, kita pun yes. Save. Okay, bila student enrollment key ni kita buka mata dan kita enable kan. So, kita boleh gunalah macam mana student nak masuk. Okay. Sekarang kita dah boleh panggil student, tapi macam mana kita nak setkan student, group student. Group student. Okay, next. Kalau nak setkan group student, pergi kepada setting dan pergi kepada more dan seterusnya user, kita pergi ke group. Okay, ni adalah untuk group.
tadi seperti yang saya bagi tahu ada dalam interaktif media ada dua interaktif media punya subjek, ada dua kelas dan ada dua lecturer. Kita dah add satu orang lecturer, maksudnya saya kelas DDS 3A dan kawan saya Puan Zahasina DDS 3B. Jadi student akan masuk melalui kelas masing-masing, melalui key yang kita bagi. Okey, sekarang ni kita akan create satu lagi kelas. Ni sekarang ni saya dah create satu. Macam nak create kelas, create group. Group tu kelas Kita S3B. Yang ni tak payah kacau pun tak apa, description tak payah. Kalau nak tulis description ini adalah kelas 3B tu rasa macam tak payahlah. Okey, yang penting yang ni, enrollment key. Okey, enrollment key ni, enrollment key ni dia kena ada dia punya cara. Kita akan bagi enrollment key tu kepada student. Tetapi enrollment key ni dia ada dia punya enrollment key ni dia ada cara-cara nak buat dia. Cara-cara nak buat dia, dia kena ada huruf besar, huruf kecil, simbol, aksara dan 8 aksara dan nombor. Agak macam susah kan, tapi jangan tanyalah itu terlalu susah. Itu tanya development lah. Development team lah. Okey, dia selalunya saya gunalah. Jangan risau, saya buat huruf besar. Kelas tu juga DDS. Okey, buka mata. DDS 3B, DDS 3B, add, so saya akan ada special character, saya letak huruf kecil JRKV. Okey, ni adalah praktis yang selalu saya guna. Maksudnya saya dah ada lengkap huruf besar, huruf kecil, special character macam tu. So saya dah ada semua kan. So bila yang head picture, new picture ni tak payah, kalau nak guna, nak letak pun boleh, tapi tak penting yang tu. Yang penting adalah enrollment key. Enrollment key ni kita akan bagi dekat student, nanti student akan ambil enrollment key terus masuk ke kelas DDS 3B. Okey. Okey, lepas kita save. Okey, sekarang kita dah ada kelas dah. Kelas DDS 3A dan kelas DDS 3B. Okey, sekarang macam mana student tu nak masuk? Okey, sekarang ni tadi macam mana kita masuk add lecturer, sekarang ni macam mana student pula nak masuk kan? Okey, student nak masuk. Okey, kita buka yang student. Okey, kita buka yang student. Sama punya jangan. Okey, kalau student masuk, ambil nama matrix student. Okey, untuk student dia akan masuk ke sini. Selalunya untuk student kita akan bagi tahu untuk orientasi pada student satu semua tu kita akan bagi tahu pergi ke site home. Bila site home tu kita akan pergi kepada jabatan mereka bentuk. Kalau pilih jabatan, okey pilih dia punya kita punya diploma khusus dan pergi sesi dan ambil khusus. Okey. Okey, khusus yang tadi ni kan, khusus webinar ni. Kita boleh juga search khusus ni. Kalau DVD apa semua, kita boleh search kat sini. Student boleh save. Klik kat sini, student akan dapat yang ni. Save enrollment key. So student akan masuk key yang kita bagi. So student masuk DDS 3B. Add JRKV. So okay, DS3A add JRKV. Enroll. So enroll, student akan dapat lah kita punya platform. Okay. Saya tutup balik. Okay, ni untuk macam mana nak masuk student lah. Okay, saya masuk balik saya punya.
Saya masuk platform saya. Saya tengok student tu ada ke tak ada. Sekarang ni secara automatik kalau kita tengok kat group student dah ada dah. Nur Zahatul Azura yang tadi saya masuk dah ada student seorang. Okay. Bila student dah masuk, benda yang paling penting adalah kita pergi balik participant. Kita kena add-kan pensyarah ni. Pensyarah ni adalah group dia, group adalah saya DDS 3A. So saya kena letak DDS 3A. Jadi kelas saya DDS 3A. Okey, kalau Puan Zahasina, saya letak DDS 3B. Okey, letak DDS 3B. Dan save. Okey. So ada teacher dan manager. Okey, kalau macam Puan Zai, boleh tak jadi manager? Boleh, saya rasa boleh jadi manager. Kalau nak bagilah, dia automatik akan ada. Tapi teacher memang kena ada. Kalau tak ada je teacher, walaupun saya manager, saya boleh masuk semua platform ni. Tapi kalau saya bukan teacher, saya punya gambar dekat depan ni tak akan keluar kalau dekat thumbnail. Okay. Gambar dekat thumbnail. Gambar dekat thumbnail tak akan keluar kalau saya bukan teacher. Kalau saya hanya manager. Jadi eloknya letakkan manager teacher. Teacher memang kena letak lah. Okay, letak. Okay, sekarang kita dah ada student, kita dah ada teacher. Okay, kita dah ada semua ni. Jadi macam mana kita nak masukkan nota semua dalam kita punya platform. First, selalunya tak maulah yang gambar-gambar yang default ni, selalunya kita akan letakkan gambar kita sendiri kan. Macam mana kita tukar gambar kita ni. Okay. First nak tukar gambar ke atas ni gambar yang Mak Saleh ni kita tukar pada kita. Kita kena ingat penukaran gambar tu pergi dekat edit setting. Okay. Kat sini kita akan edit setting. Saya rasa Puan Azrunizah dah ajak untuk yang lepas. Kalau kita boleh pergi ke FB e-learning PTSS, ada tentang edit setting. Okay. Untuk edit setting, dekat sini kita boleh tukar gambar yang tadi kepada gambar kita. Okay. Untuk gambar yang terbaik, berapa dia punya resolusi dia, pixel dia adalah, okay, sini ni saya letak dah. Okey, yang ni gambar terbaik adalah pixel dia adalah 880/850. Itu memang terbaik lah. Untuk dia akan fix dekat situ. Bersama thumbnail memang cantik je. Okey. 880/850. Okey. Macam mana nak masukkan? Kalau macam ni, kalau ada yang macam ni, jangan fikir lah kita letak ni. Tarik je, drag and drop je. Thumbnail. Dan save. Bila save, dia akan keluar macam ni kan gambar ni. Gambar kat sini dan nak tahu kat sini memang tak keluar penuh. Tapi dia akan keluar dekat thumbnail. Okey, dia akan keluar kat thumbnail kat sini. Gambar. Akan tukar lah. Okey. Thumbnail ni adalah pensyarah-pensyarah yang digunakan. Yang menggunakan CDOS. Okay, next. Kita pergi kepada kursus kita. Okay, boleh. Okay, next. Kita akan belajar macam mana nak masukkan, macam mana kita nak setting kita punya platform kita. Okay, untuk selalunya kalau setting platform, saya akan gunakan course intro, notes, assessment, topik kan. Tapi untuk yang selalu guna, ada pensyarah dia akan gunakan chapter 1. Chapter 1 Introduction to Multimedia. Chapter 2 video dan audio, macam tu. Ada juga pensyarah yang akan gunakan course 1 course intro. Course intro tu memang selalu kena ada.
memang wajib ada course intro. Cara dia adalah pergi dekat gear, semua dekat gear, turn editing on. Okay, course intro, kalau kat sini, ada kat sini. Ni edit topik kan, atas sekali ni saya dah letak dah. Kalau tuan-tuan dan puan yang baru buat platform, Bapak akan letak kat sini. Dia ada add intro tu, dia akan letak lah kat sini. Maksudnya kita akan letak intro. Bila kita dapat macam ni, kita akan dapat topik ni, kita boleh je klik je kat sini, kita boleh ubah. Contohnya yang ni saya nak letak lab work. So saya enter je. Tukar. Okay. Kat sini saya nak letak forum. Klik je kat situ. Letak je, lepas tu enter. Mudah je kalau nak letak. Kalau nak tambah lagi topik, add topik kat bawah ni. Berapa banyak nak tambah? 2 ke 3 ke? Okey, kat sini. Add. So adalah topik-topik dia. Okey. Dia ada banyak style tau pensyarah ni. Ada style kalau ada style yang letakkan, contohnya letakkan note satu bahagian, assessment satu bahagian, level satu bahagian, forum, reference, software untuk memudahkan student lah. Ada pensyarah yang dia akan letakkan topik 1, topik 2 untuk memudahkan juga. Okay. So tak ada masalah, yang mana macam mana pun boleh. Okay. Penting ambil yang pensel ni. Okay, tu yang tu. Okay, macam mana kita nak masukkan nota dekat sini? Nak masukkan nota kat sini, kita letak sini tepi. Kita ada nota kat sini kan, nota sini nota, note. Sorry. Okay. Kita letak note, kita tarik je, jangan risau. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan punya folder letak sebelah dia. So tuan-tuan dan tarik je. Kita topik 5 kan. Okey, tarik letak kat mana? Tarik. Ni adalah nota dia, tarik. Kalau kata nak letak ke topik 5 lah, tarik naik atas. Macam tu. Dia boleh fleksibel nak tarik. Ni PDF boleh tarik lain. Boleh nak tarik yang ni. Tarik. Ni PowerPoint. Tarik PowerPoint pun boleh. So, tak ada masalah untuk kita letakkan nota kita dalam kat sini. So siapa yang letak ni? Pensyarah mana satu? Pensyarah yang berstatus manager ke? Pensyarah ni? Siapa saja berstatus teacher boleh letak. Letak je. Okay. Kat sini nota selalunya untuk best practice kita gunakan .pdf lah nota kita ni. Kalau ni kita guna kalau kata untuk PowerPoint rasa macam nanti susah nak buka untuk student ataupun nanti tak sesuai lah untuk nota kita letak PowerPoint macam tu. Tapi kalau kata kita nak edit, tak nak lah OEC ni kita edit sikit, kita ambil je pen tu. Kita edit macam tu. Okay, ni untuk move, ni untuk edit. Ni untuk edit kat sini. Boleh? Okay, macam mana kalau kita nak tengok appearance pula? Macam mana cara nak buka nota tu? Nota tu kita tengok. Okay, kita tengok edit. Macam cara student buka nota. Kita edit setting. Dekat edit setting dia ada appearance ni. Dekat sini automatic, dia letak automatic. Kalau kata kita boleh pilih, dia ada embed, force download, open dengan import pub. Okey, kalau kita katakanlah kita nak bagi tahu ni nota terkini kita letak. Pun kita boleh letak ni. Show size, show type, show date semua kita boleh tick. Okey, apa yang beza embed, force download, open dengan import pub ni? Secara automatik, memang automatik lah dia akan keluar ke sebelah. Tapi kita boleh set. Okey, saya katakan satu embed ni apa, force download apa, open apa, import pub ni apa Okey, katakanlah kita pilih embed kat sini, kita save. Okey. Yang ni kat saya tengok ni. Dia akan letak tadi satu MB PDF dokumen upload bila, lepas tu bila masa. Tu yang tadi sebabkan kalau edit setting kalau tengok betul-betul saya
tick semua ni. Okay. Okay, apa maksud embed ni? Embed ni, bila kita klik kat situ, dia akan keluar nota kita dekat sini. Dekat platform sendiri. Dekat platform, dia akan keluar. Jadi kita boleh nak, kita tengok. Kita boleh tengok nota kita dalam platform. Itu embed. Okay, next kita tengok. Kalau force download maksudnya student akan download. Kita mesti minta student download. Open, kalau open dia akan open dekat kat kita punya browser. Open macam biasa lah. In pop-up, okay, in pop-up ni special sikit, dia akan pop-up masa keluar. Okay, in pop-up ni kalau secara default je kita boleh set tau in pop-up berapa banyak, berapa size dia kita akan letak. So cuba kita set in pop-up dia kat sini. Okay, kita set in pop-up, show more kat sini. Kita boleh letak 1280720 untuk best practice lah selalunya, ataupun selalu yang kalau tak letak dia akan letak 600 darab 496 selalunya dia akan display. Kita maksudnya dia akan display, bila klik je dia akan kecilkan, display besar ni je. Tak sedap lah, tak sedap mata mandang, kecil. Kalau biasa tu, untuk biasa kita okay, kat sini lah. Kita show more, kita letak balik 1280 selalunya 720. Okay. Okay. Sekejap. Linda tak? Jadi tu dia tak boleh tu. Sama macam sini kan, hari tu kan ada okay, kita start ni. Maaf. Okay, next. Kalau kita dah letak kat sini, sebabkan kita ada 2 orang pensyarah, jadi kita tak nak pensyarah tu, kita nak student kita je yang nampak nota ni. Student pensyarah yang satu lagi kelas student kelas DDS 3B tu tak nampak nota saya. Contohnya macam ni, ada 2 kelas, saya ada 2 kelas saya DDS 3A, kawan saya DDS 3B. Saya nak student saya je nampak nota. Student yang DDS 3B tu tak nampak. Cara dia adalah kita pergi dekat edit setting, restrict access ni. Okay, access ni kan kita boleh kita boleh tentukan, maksudnya grup mana yang mesti tengok kita punya tu, hanya grup DDS 3A je. Okay, dan save. Dan bila kita buat restrict ni, benda ni maksudnya akan kepunyaan DDS 3A je. DDS 3B tak boleh tengok. Tapi kita tak boleh lah nak hidekan ataupun tak bagi pensyarah yang teacher dalam platform kita tengok. Memang tak lah. Student kita boleh hidekan. Okay. Okay. Untuk best practice je, untuk student ni, okay. Untuk saya selalu guna force download ni. Sebab apa force download ni? Sebab saya nak bagi student memang download lah untuk saya punya chapter ni. Dan selalunya untuk activity completion ni, okay, dah dia tick dah. Dia tick, dia mesti maksudnya student must complete activity. Selalunya kat sini lah.
kita akan tick. Okay, next kita selain daripada PDF, selain daripada PowerPoint yang kita boleh buat, dan kita boleh tengok juga aktiviti-aktiviti lain yang pensyarah boleh masukkan. Contoh yang selalu pensyarah masukkan adalah forum. Okay, forum dekat sini je. Okay, quiz Puan Zakia dah ajar. Lepas tu selalu yang masuk adalah URL. Okay, kita tengok URL. URL memang selalu kita masukkan URL. Contohnya kat sini memang kena letak. Contoh ni kita buat laman web poli. PSS. Jadi tengok kat sini PSS. Kita nak masukkan website ni ke dalam kita punya platform. Kita copy je, ambil ni copy. Dekat choose link ni. Okay, appearance biasalah. Kat sini display ni automatic kan. Selalunya kita nak pop up ke apa semua kita belajar dah. Tadi kita akan pop up lah. Ni kecil sangat. Kalau 620450 ni selalunya kita akan guna 1280 dan 720. Tapi kalau default kalau tak tukar pun tak apa, tak kisah pun. Okay, yang ni tak payahlah. Tak payah kacau tak apa ke. Okay, kat sini. Kita boleh mark kat sini. Show activity. Kalau nak letak, kalau tak letak pun tak perlu buat sekarang. Okay. Kita save and return to course. Okay. Dia akan keluar macam ni, laman web poli PTSS. Kalau tak suka kecil, tak nak kecil lah pula. Kita letak, kita je pensel. Tekan je pensel. Lepas tu enter. Sebenarnya tak ada. Nak ubah semua tekan pensel. Klik kat sini dia akan pop up lah. Okay, yang ni laman web PTSS. Okay. Okay, activity forum. Okay. Untuk forum, okay, forum saya akan ajar sikit untuk forum. Selalunya kita akan guna tau laman web, forum semua ni kita akan guna untuk kita punya pembelajaran. Letak kat sini. Forum. Okay, forum ni sekarang contohnya kita buat multimedia. Okay. Description adalah kita nak display kat depan tu. Kalau kita nak display pun tak apa, kalau kita display kan. Contohnya kita bagi tahu sila jawab forum. Okay, ni kalau nak display, kalau nak pun display, ni display, klik display. Okay, dia ada macam-macam ni, Q&A semua ni, tapi selalunya tak payah fikir, kita ambil je default standard forum for general use. Okay, kita pun save. Okay, bila keluar macam ni, forum macam ni, student tak boleh jawab tau. Dia ni topik je. Kita klik dekat sini, kita akan add discussion. Dekat sini lah kita akan add discussion untuk student boleh reply topik kita. Contohnya berikan multimedia. Okay, letak kat sini, lepas tu okay, ni semua. Okay, post to forum. Bila post to forum, okay, student akan reply dekat sini. Nanti akan dapat reply, student akan klik dan reply. Itu adalah untuk forum. Selalunya forum ni diberikan untuk awal-awal topik, kita tanya pandangan student, pendapat student tentang topik tersebut. Selalunya kita akan gunakan forum lah. Okay, okay, next.
Habis dah activity choice. Okay. Okay, ni yang selalu yang digunakan untuk ni. Okay, next kita pergi ke tajuk yang untuk hari ni. Pergi tajuk hari ni adalah assignment dan rubrik. Okay, untuk assignment dan rubrik. Sebenarnya untuk assignment ni dia adalah dia nama aktiviti ni assignment. Activity ni nama dia adalah assignment. Jadi tak kisah pun kalau tuan-tuan puan nak letak studio work ke, nak letak end of chapter, tak kisah. Nah, tapi nama dia assignment. Assignment ni adalah bertujuan adalah untuk pensyarah, untuk student menghantar assignment lah, menghantar dia punya artwork, assignment ataupun file ke dalam kita punya CDOS. Okay. So kita klik assignment, kita pergi dekat bawah add assignment. Okay, ada assignment name. Okay, kat sini kita akan tulis studio work. So saya ada ataupun studio work report. Okay, sekarang ni saya ada assignment. Sekejap. Okay, contoh saya tak sembunyi. Okay, ni contohnya kat sini. Kat sini saya ada assignment yang betul-betul yang memang ni ada soalan-soalan dia. Dan saya nak student ni dia jawab soalan ni, kita boleh hantar dekat saya. Okay, ni soalan dalam bentuk PDF lah, PDF kita. Kita bukan nak soalan tu. Okay, yang kita studio work kat sini ada description. Description kalau kita nak letak tak apa. Dia akan letak dekat depan tu. Depan dia punya platform tu. Selalunya saya tak letak. Selalunya dia akan bagi tahulah sila download assignment kat bawah. Tak payah. Okey, untuk additional file ni adalah file yang memang full kita punya arahan assignment kita letak kat sini. Nanti sudah boleh download. Contohnya yang ni. Yang end of chapter ni kita letak kat sini. Nanti student boleh download. Kita punya CLO, penerangan semua kita letak dekat additional file ni. Okay. Untuk assignment. Untuk ni availability ni allow submission, bila kita nak allow submission tu kita kena letak lah bila kita nak bagi student tu masuk. Okay, due date ni bila tarikh akhir. Cut off dates ni selalunya memang kita tak akan accept bila kat tarikh ni kita tak nak accept dah yang ni. Kalau kita letak ni, kalau kata kita hantar 18, katakan 20 kita tak nak accept dah. Jadi kita akan cut off lah. Tapi kalau kita tak nak buat, tak payah. Selalunya tak buat lah sebab bagi je student hantar. Nanti macam mana pun sistem akan letakkan lambat. Dia akan bagi tahu kat kita berapa hari student tu lambat, berapa jam student tu lambat daripada kita punya tarikh due date tu. So tak letak tak apa. Okay, remind me by grade, maksudnya sistem akan remind lah bila kita nak grade. Kita bila dia akan letak kita kat dashboard kita, maksudnya kita dah kena marking, kita dah kena assess kita punya assessment tu bila. Kalau tak letak sebenarnya saya letak juga. Okay, yang ni penting submission type. Submission type ni dia ada online dengan file submission. Kalau kita letak online text ni contohnya kita minta student pelajar menjawab suatu macam pendapat ke apa, kita letak online. Online text ni macam kita ada satu checkbox yang kita akan sudah boleh type kat situ. Kalau kita letak, kita letak. Kalau kita nak minta student type lah. File submission, student kena submit file. PDF semua tu. Okay, word limit kalau kita letak online barulah dia akan enablekan word limit. So kalau tak letak online takkan enable lah.
Okay, maksimum file nak upload, berapa banyak file kita nak upload. 1 ke, 2 ke, 3 ke file yang nak masuk ke tu. Satu-satulah. Okay, 2. Kalau tak nak ubah pun tak apa. Maximum size, maximum submission size. Ni berapa? Kalau tak nak ubah pun tak apa. Okay, yang ni. Yang ni untuk, yang ni penting untuk seragaman. Maksudnya kalau kita nak bagi student tu, student tu hanya hantar guna PDF je. Kita nak student tu hantar guna Word pun semua. Nanti susah kita nak marking. Jadi kat sini lah kita nak ubah. Contohnya kalau kita nak student tu, kita nak guna kita nak student tu hantar gambar guna format JPEG je. Kat sini lah kita ubah. Okay, kita choose. Okay, kat sini banyak ni. Okay, contohnya dekat sini audio file semua ada. Okay, document. Okay, kita expand. So kita akan nak student tu hantar guna PDF saja. Yang lain saya tak nak. Okay, dia akan keluar kat sini, kita akan set kat sini. Ataupun kita nak student tu image. Saya nak student tu hanya hantar kat saya JPEG. Okay, JPEG. JPEG. Lepas tu saya nak PNG. TIFF saya tak nak. Okay. Ataupun video file saya boleh ni. File macam mana saya nak video yang hantar. Jadi semua student akan seragam je hantar. Jadi senanglah kita nak marking sebenarnya. Jadi kita pun save. Dah save lah kat sini. Dia dah keluar dah kat sini. Okay. Untuk feedback type, kalau kita nak bagi feedback kat student, nanti kita akan tengok macam mana, kat mana kita nak bagi feedback kat student. Kita akan dapat. Okay, submission setting. Untuk submission setting, kalau kita required student to click the submit button, student tu kena klik. Baru kata benda tu memang betul-betul hantar. So kita kata yes, yes lah. Kalau ni sudah masuk je memang tu dah hantar dah. Dikira hantar kalau salah default dia dah. Kalau required to student accept the submissions statement, kalau kita tak yes, maksudnya student tu boleh tengok lagi. Boleh tengok accept. Maksudnya student tu kita akan bagi, adakah student tu nak hantar? Kata yes, aku yes. Ni selalunya tak letak apa. Okay, attempt reopen. Okay, reopen ni maksudnya berapa kali kita nak bagi student tu hantar assignment. Kalau never sekali dah hantar, tak boleh hantar lah. Kalau kata kita buat manual, kita letaklah berapa kali kita nak hantar. Student yang boleh hantar 5 kali, kita boleh ubah-ubah. Student boleh hantar 4 kali, boleh ubah. Tu manually. Tapi kalau kita buat automatic anti-pass, kita student hantar tak pass, dia akan bagi balik dekat student. Tu masalah juga. Kita akan complete tugas kita sebab kalau selagi kita tak tick, dia akan remind lah, sistem akan remind. Selalunya kita letak never. Kalau never ni memang tiada maaf lah bagimu. Hantar je memang hak tu lah kita dapat. Hak tu lah kita akan marking. Okay. Okay, group submission setting. Ni kalau kita siapkan group, kalau kita akan, tapi selalunya kalau kita sediakan group untuk student, maksudnya student tu ada dalam kelas ada 20 orang, kita grupkan 5-5-5, jadi kita buat group. Tu kita kena akan set kat group lah. Notifications. Okay, grade nanti saya akan, lepas saya akan ajar untuk grade. Okay. Restrict. Okay, restrict ni untuk contohnya saya nak, macam tadi lah, saya nak kelas saya je yang mesti tengok assignment ni. Jadi DDS 3A saja yang akan tengok. DDS yang lain, DDS 3B tak boleh tengok. Okay. Ni group completion, selalunya kita akan letak ni lah. Okay, show activity when condition are met. Okay, save. Bila save, okay ni kat sini kan. Sebenarnya kat sini. Bila kita letak kat sini, kita switch role student. Okay, student akan tengok. Maksudnya kat sini. Student boleh add submission dekat sini. Student akan dapat paparan macam ni lah. Paparan macam ni, kalau letak je yang ni,
Okey. Dia pun hantar macam tu lah. Tengok. Dia draft not submitted lagi. Dia kena submit. Tu kalau tadi yang saya letak tu yang dekat submission setting tu. Maksudnya student akan submit betul-betul confirm baru submit. Kalau kita tak letak tak pun. Okey. Orang banyak punya. Okey. Ni student, kita switch kita punya. Okey, pensyarah. Okey, kita tengok apa yang terjadi kat depan punya webinar tadi. Dekat sini lah student akan dapat macam ni. Okey, yang tadi tu yang saya kata tu dekat sini studio work. Okey, kalau kita letak description dekat sini, kita letak description, apa description dekat sini, dia akan, bila kita save, dia akan keluar dekat sini. Kalau kita tak letak description, tadi saya tak letak description kat sini, saya kosongkan description. Saya kosongkan, bila save, dia tak akan ada. Okay? Okay, lepas tu, macam mana pula student yang tadi, yang ni pula, macam mana dia fungsi pula yang ni? Yang tadi tu, yang ni. Saya letak kat sini, select file ni kan. Macam mana benda tu berfungsi? Dia berfungsi macam ni. Kita tengok student tengok student punya. Student akan dapat macam ni, dia akan baca ni dan dia, ni rubik tak lagi. Dia akan klik kat sini. So dia akan dapat apa yang kita hantar, maksudnya full assessment tadi. Kita hantar. Student akan dapat macam ni. So sebenarnya diletak dekat, soalan akan diletakkan dekat turn anything on. Soalan akan diletakkan dekat sini. Ni soalan full, soalan kita. Ni description. Okay. Okay, itu adalah untuk assessment. Macam mana pula kalau kita nak masukkan assessment, nak masukkan rubrik di dalam assessment kita? Okay, rubrik ni adalah penting untuk kita marking report atau apa-apa report. Memang sangat mudah lah. Mengikut pengalaman saya yang menggunakan rubrik ni, saya rasa memang saya paling suka dekat CDOS ni sebab rubrik ni lah. Macam tu. Okay, contoh saya pernah, student saya, okay ni kelas saya yang lepas. Okay, saya edit ni. Okay, rubrik ni mudah. Bila dapat yang macam ni, saya tengok ni, saya boleh pilih lah student saya ni. Student saya DDS 4A, seorang satu lagi student DDS 4B, jadi saya pilih group saya sendiri. Okay, group saya. Lepas tu saya akan, ni view all submission. Ni view submission. Jadi kita akan grade kat sini. Ataupun kalau nak mudah, saya selalunya tekan je grade dekat sini. Saya akan download dan saya akan grade kat sini dan dia akan, sistem akan kira je. Jadi dapatlah. Saya tak payah kira macam mana rubrik ni, macam mana nak letak ni. Tak payah, saya klik je, saya akan, sistem tu akan kira. Okay. Macam mana nak buat ni? Okay, kita akan tengok satu-satu macam nak buat. Kita pergi balik webinar. Okay, macam mana kita nak buat? Okay. Ini studio work. Okay, kita ambil balik yang kita tadi. Kita dah buat studio work tadi. Okay, sorry. Okay, tadi saya dah buat dah yang studio work ni. Saya edit setting. Kat mana rubrik ni berfungsi? Rubrik ni kita akan tengok kat grade. Dekat sini grade. Grade berfungsi. Sebelum tu saya akan tunjuk rubrik saya dulu. Kriteria. Ni rubrik yang saya ada. Rubrik yang dah buat. Okay, contoh Kadang-kadang saya tak pastilah kalau jabatan lain macam mana. Kalau nak 4 pun tak apalah. Kadang-kadang ada
subjek ataupun modul yang dia kosongkan. Nombor 2 tak ada. Dia hanya ada markah 3 dengan 4. Ada 3 dengan 2. 1 tak ada. Okey. Ni adalah dia punya rubrik. Kadang-kadang macam tu rubrik dia. Okey macam tapi kita boleh buat lah. Jangan tinggal 1 je. Kalau 1 tu tak boleh buat sebab 1 tak dikatakan rubrik pula. Okey. Okey, untuk grade. Yang ni penting. Type kita buat point. Maximum grade. Maximum grade dekat rubrik kita baca. Okey, rubrik. Okey. Maximum grade kalau penuh 3 lah yang paling kita punya markah penuh. Jadi 3 darab 4 jadi 12. So kita akan letak sini 12 lah maximum grade. Okey, 12. Grade direct method, grading method, rubrik. Yang penting rubrik. Kat sini rubrik. Lepas tu grade categories, tak payah. Grade to pass, kalau nak letak kita letak lah. Tak payahlah. Blind marking. Blind marking ni kita tak tahu pun student tu siapa yang kita marking. Tapi tak mungkin lah sebab setiap report dia mesti ada nama matrik. Kalau tak letak lah. Okey. Marking by marking. Kalau marking workflow maksudnya kita dah siapkan semua dulu marking, baru student boleh tengok grade dia. Kalau kita yes lah, maksudnya semua siap baru boleh tengok. Selalunya kalau tak, habis je student tu kita marking, student nombor 2 tak marking lagi, student nombor 1 dah boleh tengok grade kalau kita benarkan lah. Okay. Kalau use marking allocation ni tu kita no, sebab nanti sekali dia akan patah balik kat kita kalau kita tak marking. Dia suruh kita marking. Okay, habis dia set yang ni, rubrik ni, kita save and display. Save and display dekat sini lah untuk kita define group, define rubrik. Okay, untuk create kita create define new grading from scratch lah. Kat sini kita letak studio work. Untuk studio work 1 untuk nama rubrik. Okay, kat sini tak payah letak, tak apa. Okay, untuk kriteria. Okay, tengok kita ada kriteria kat sini, kita ada point. Jadi tambah, letak je kriteria sini. Dan kita tak ada point 2 ni. Kita yes je, kita delete je, kita ada 2 je. Dan kita ada 1. Kita letak 3 point. Dan kat sini kita letak 1. Add label lagi boleh juga. Add label, banyak label lah kita letak. Okey, kita tambah lagi kriteria. Okey, kat sini. Okey. Ni kita letak ni 2, ingat ni 1.
Yang kosong tu kita buang. Kita okay. Sini kita pun satu. Yes, okay. Ni ada rubrik. Kita akan dapat rubrik kan? So kita set rubrik and make it ready. Okay, sudah akan dapat macam ni. Okay, sekarang kita tengok sudah dapat. Okay, kita akan nampak macam mana sudah dapat. Okay, sudah akan dapat ni, dia akan download dan dia akan dapat semua ni. Rubrik sekali dia akan dapat untuk kita dan dia akan submit lah. Bye. Okay, ni adalah macam mana untuk memasukkan rubrik. Jadi sebenarnya rubrik senang. Jadi saya tunjuk untuk yang akhir, saya akan tunjuk macam mana marking sebenarnya. Marking untuk rubrik ni. Kita mark rubrik ni. Okay, semester lepas saya akan dapat macam ni. Okay, saya akan grade. Okay. Ni grade, bila rubrik kita akan grade lah. Dan kat sini juga kita boleh pilih student. Ataupun kita next. Next. Kita akan save lah. Okay, kat bawah ni penting. Maksudnya notify student. Markah dia kalau tak nak, kita buang je. Kita save. Terus kita akan bagi tahulah student dapat apa semua ni. Okay, view all submission. Okay, kalau kata kita nak download semua lah, kita download semua benda ni, kita pergi dekat choose ready ni, download all submission. Okay, kita download, jadi dia akan dapat jadi satu file semua. Okay, kat sini pula, kita boleh tengok kat sini Okay, kat sini pun ada dia punya ni. Ni dia kita akan dapat satu file. Ni kita download. Assignment. Okay, kat sini kita boleh tengok berapa lama, maksudnya kat sini kita boleh tengok yang merah ni adalah student yang lambat untuk download kita punya submit, kita punya assignment. Okay. Katakanlah, okay, Muhammad Alif Haikal ni saya boleh edit kat sini, saya boleh upgrade grade, saya boleh grant extension. Maksudnya saya katakan saya nak bagi dia seorang je, nak bagi dia submit balik. Jadi saya boleh edit dekat sini. Dekat edit ni. Edit sebelah dia, grant extension, upgrade grade dengan previous submission change. Kita boleh, maksudnya dia boleh, kita boleh bagi balik, dia hantar balik. Okay, ni kat sini edit. Dan dekat sini juga kita boleh add comment kat sini. Okay, good berapa kat sini. So save. Comment akan datang, akan dapat dekat student lah. Okay, itu adalah itu saja untuk rubrik dan assignment dan rubrik. Okay, kalau ada apa-apa persoalan boleh bertanya, unmute anda tuan-tuan dan puan-puan punya mic, boleh tanya saya ataupun tanya dalam chat, boleh kita chat pun boleh.